Assalamualaikum and welcome back to Zaf Channel guys. Kita masih lagi dalam malam puaka. Apa khabar semua geng-geng puaka? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Yang mana baru lagi jumpa Zaf Channel ni, terima kasih banyak-banyak. Dan kalau korang sudi, korang boleh tekan button subscribe dan juga butang loceng kat bawah tu, supaya setiap kali aku upload video baru, korang akan dapat tahu guys. Pada malam ni aku ingin berkongsi dengan korang 3 pengalaman ataupun 3 kisah seram yang berlaku kat sekolah. Dan kalau kita bercakap pasal sekolah ni pula, sekolah ni selain daripada tempat kita belajar, menimba ilmu kan, sampai ke Menara Gading apa semua, tak salah kalau aku katakan sekolah ni juga salah satu tempat yang menyeramkan. Sebab apa aku cakap macam tu? Sebab kita sering kali dengar, especially budak yang tinggal kat asrama akan kongsikan pengalaman-pengalaman seram yang mereka alami. Mantu makcik kari pub lah. Hari tu Abang Zaf, saya tu nampak pocong dekat asrama tidur sebelah saya. Ada juga pelajar-pelajar asrama kena histeria Zaf. Memang seram lah sekolah ni. Saya rasa saya macam tak nak pergi sekolah je. Ada juga mentaliti macam tu. Lepas tu dah besar bodoh je kan, tak boleh nak buat apa. Jadi malam ni kalau korang dah bersedia, 3 kisah ingin aku kongsikan dengan korang. Dan kita mulakan dengan kisah yang pertama, permainan yes or no. Let's go guys. Malam puaka. Kisah pertama yang ingin diceritakan pada malam ni adalah kiriman email daripada seorang gadis yang comel molek bernama Elisha ataupun ingin dikenali sebagai Ika. Bukan nama sebenar guys. Ika bersama keluarga dia asalnya daripada Sarawak tetapi telah berhijrah ke Johor ataupun lebih tepat lagi ke Keluang Johor. Sebab apa? Sebab bapa Ika ni dapat peluang pekerjaan, lalu satu keluarga si Ika ni terpaksa berpindah dan menetap di Keluang Johor. Dikatakan kejadian seram ni berlaku kepada Ika sewaktu Ika baru sahaja darjah 5. Dan pada masa tersebut dikatakan ada satu permainan di sekolah Ika ni yang cukup famous, yang cukup terkenal. Boleh dikatakan semua pelajar akan nak cuba main permainan yang agak interesting ataupun yang menyeramkan ni, iaitu permainan yes or no. Aku tak tahu korang pernah dengar ke, tetapi biar aku terangkan sedikit. Apa itu permainan yes or no? Permainan yes or no ni maybe tak ramai yang biasa dengar. Tetapi kalau aku cakap Ouija board ataupun duit shilling 50 sen tu, di mana yang kau tulis A sampai huruf Z, lepas tu ada yes, ada no, lepas tu ada home. Dan dimainkan oleh beberapa pelajar yang lain. Contohnya 3 orang pelajar akan letak duit shilling dekat atas papan tu. Lepas tu akan serulah, hantu-hantu, silalah jawab yes or no. Adakah engkau berada dekat sini? Lepas tu dikatakan kalau betul lah ada jelmaan, ada jin ke apa, jin tu akan masuk dalam duit shilling tu. Lepas tu duit shilling tu tiba-tiba bergerak. Lepas tu kau dah takut dah. Apa hal ni, duit shilling ni bergerak sendiri. Itulah permainan yang Ika ni main. Walaupun baru darjah 5, tetapi disebabkan benda tu dah viral. Pada masa tersebut tak ada viral lagi, tetapi disebabkan semua pelajar asyik duk main je permainan yes or no ni, Ika bersama kawan-kawan dia yang lain pun inginlah mencuba. Dan pada awalnya Ika rasa alamak, untuk gembira je lah. Orang cakap untuk mengisi masa lapang kan. Tetapi apa yang Ika tak sangka, selepas Ika bermain permainan yes or no ni, seminggu kemudian telah berlakunya beberapa jenis gangguan. Dan gangguan tu bukan berlaku hanya di sekolah Ika saja. Sekolah yang terletak berdekatan dengan sekolah Ika ni pun turut terkena tempias dia. Dan benda ni telah menjadi kecoh dan telah menyebabkan satu sekolah Ika ni mengalami satu gangguan yang tak pernah Ika sangkakan. Selepas Ika dan kawan-kawan dia telah puas bermain permainan yes or no tu, yang disangkakan tidak akan membawa kepada masalah yang lebih besar, itulah silap si Ika ni. Sebab dikatakan seminggu kemudian ada satu berita, sekolah berdekatan dengan sekolah si Ika ni yang terletaknya lebih kurang jarak tu 1 ke 2 kilometer sahaja telah terkena gangguan histeria
secara besar-besaran. Lalu kawan baik si Ika yang bernama Mariam ni pun datang jumpa dengan Ika ni, bagi tahu si Ika ni, kau dengar tak? Sekolah tu, sekolah sebelah kita ni, sekolah laki tu, budak-budak dia ramai tau. Aku dengar lebih kurang 20 orang terkena histeria. Lalu Ika ni pun agak terkejut lah. Kau biar betul Mariam. Alamak, takkan sebab kita bermain permainan tu. Alah, kita nak main-main gurau-gurau je. Lalu Mariam dia pun marah lah si Ika ni. Engkau yang ajak aku nak sangat main benda tu. Kau tahu tak benda tu syirik? Oh, tiba-tiba kan, time main tu tak ada pula fikir syirik ke apa. Oh, happy je kan. Bila dah terjadinya satu kejadian yang seram, baru nak cakap macam tu. Lalu Ika ni pun dengan kawan baik dia ni cuba tenangkan diri. Kemungkinan sekolah tu dah memang berhantu, sekolah tu dah memang terkena gangguan, jadi mereka tak salahkan diri mereka. Dan dikatakan ada satu hari ni, sewaktu Ika dan Mariam ni pulang menaiki bas sekolah untuk balik ke rumah, terjadinya satu kejadian yang agak menyeramkan. Sewaktu mereka berdua di dalam bas tu, sewaktu Ika duduk di dalam bas tu, kelakuan Mariam ni tiba-tiba berubah. Daripada seorang kawan yang kebiasaannya happy ceria, Mariam ni duduk senyap je di belakang bas sekolah tu tau. Dia duduk seorang je. Selalunya Mariam ni akan duduk bersebelah dengan Ika, tetapi kali ni dia duduk dekat belakang bas. Lalu Ika ni pun rasa tak apalah, maybe dia penat ke apa kan, dekat sekolah tadi banyak aktiviti ke. Ika ni duduk relax je lah. Dan sewaktu Ika ni tengah duduk relax kan, bas tu pun jalan secara perlahan-lahan macam tu, perangai Mariam ni dah mula irritating ataupun dah mula menjengkelkan lah orang cakap. Sikit-sikit je Mariam ni akan tarik tudung si Ika daripada belakang. Beberapa kali Ika ni tegur Mariam ni, engkau ni tak payahlah nak tarik-tarik tudung, aku tak sukalah. Dan tiba-tiba Mariam akan tergelak. Lepas tu dia buat lagi. Cumanya setiap kali dia tarik tudung si Ika ni, makin lama makin kuat, sehingga kan tudung si Ika ni dah mula dah, Ika punya dahi ni dah makin luas dah, sebab dia asyik tarik tau. Lalu Ika ni pun marah lah si Mariam ni. Weh, badigol, aku dah cakap kan, aku tak sukalah Mariam nak main-main macam ni. So bila dah bergaduh macam tu, alangkah terkejutnya semua orang di dalam bas tu. Budak-budak sekolah yang lain ni, dalam mereka semua baru darjah 5, darjah 6. Korang boleh bayang tak? Tiba-tiba Mariam ni menjerit, tergelak-gelak menjerit-jerit, dah mula melompat-lompat dekat atas bangku bas tu. Mariam naik atas kerusi bas tu, lepas tu melompat-lompat seakan-akan beruk. Dah macam tu guys. Lalu Ika dengan budak-budak sekolah yang lain pun, daripada duduk dekat kerusi diorang, mereka semua dah berpindah, ramai-ramai pergi ke hadapan bas tu, sebab dah takut dah tengok perangai Mariam ni. Seakan-akan Mariam tu dah jadi tak betul dah. Lalu apabila dalam bas tu dah kecoh macam tu, pemandu bas yang bernama Pak Cik Din ni pun, kebetulan Pak Cik Din ni dia pandai lah juga nak merawat orang. Tak adalah pro sangat, tetapi sikit-sikit tu boleh lah. Pak Cik Din rasa ni tak boleh jadi ni, jangan aksiden ke apa, dah lah ramai budak sekolah. Lalu Pak Cik Din pun memberhentikan bas dia di tepi jalan, dan Pak Cik Din pun cubalah menenangkan si Mariam yang dah macam beruk ni. Dah macam tu dah. Lalu Pak Cik Din pun cubalah pegang si Mariam ni, nak tenangkan Mariam ni. Dan selepas 15 minit dah rukiah apa semua, alhamdulillah Mariam berjaya diselamatkan. Dan kejadian tu bukanlah kejadian pertama yang dialami oleh si Ika ni, tetapi benda yang berlaku kepada kawan baik dia tu cukup membuatkan si Ika ni rasa teramat takut. Lalu keesokan harinya, sewaktu Ika jumpa balik kawan baik dia Mariam ni, Ika ni pun tanyalah si Mariam ni, engkau sedar tak semalam engkau melompat-lompat macam beruk? Aku rasa engkau kena rasuk lah. Lalu Mariam pun cerita kepada Ika ni apa yang berlaku sebenarnya. Dikatakan sewaktu Mariam ni duduk dekat belakang bas tu, Mariam ni boleh nampak ada seakan-akan satu kelibat yang seakan-akan macam asap mula datang menghampiri dia. Dan asap ni tiba-tiba memegang kedua-dua belah lutut dia. Dan sebaik saja Mariam pandang ke arah asap ni, alangkah terkejutnya Mariam, sebab dia boleh nampak asap ni tiba-tiba membentuk satu beruk yang bermata merah, bergigi tajam,
dan tersenyum dekat dia. Selepas dia dah macam tu, dia dah tengok beruk ni pegang kedua-dua belah lutut dia, Mariam ni cuba untuk bangun untuk pergi ke sebelah Ika ni. Tetapi pada masa tersebutlah Mariam ni seakan tiba-tiba telah dirasuki oleh beruk hitam ni, dan Mariam pun terus tak sedarkan diri, guys. Alamak, bunyi apa pula tu? Alah, tadi ada bunyi pula kat atas. Okey, kita sambung. Dan bila Mariam ni telah dirasuki oleh jin yang berbentuk beruk hitam ni, Mariam dah tak sedarkan diri. Mariam cakap bila dia sedar sahaja, dia dah terbaring dekat dalam bas tu dan dia rasa penat sangat. Itulah yang diceritakan oleh Mariam kepada Ika ni. Lalu Ika pun cakap, selepas daripada hari ni, kita dah tak payah dah bermain permainan yes or no tu. Aku pun dah menyesal dah main. Aku tengok engkau kena rasuk macam tu. Aku takut lah. Jadi keadaan semua kembali tenang. Tetapi selepas sebulan kemudian, telah terjadinya satu gangguan histeria secara besar-besaran dekat sekolah Ika ni pula. Kemungkinan besar bukan sebab mereka berdua sahaja yang bermain permainan yes or no tu, tetapi disebabkan benda tu cukup terkenal pada masa tersebut. Jadi bila dah ramai yang main permainan tu, kemungkinan besar jin-jin ni semua telah diseru dan berkumpul disebabkan tengok budak-budak sekolah masih kecil-kecil lagi. Lalu jin ni pun rasuk lah semua orang kan. Dah tak pasal dah. Sekolah Ika ni pula budak-budak dia dah ada yang menjerit, ada yang nak tanggal baju, ada yang dah melompat-lompat macam Mariam juga, macam beruk apa semua. Jadi sekolah dia pun terpaksa ditutup selama seminggu. Dan sebaik saja sekolah Ika ni ditutup selama seminggu, pada awalnya Ika rasa kemungkinan alhamdulillah lah, selamatlah aku duduk rumah. Tetapi sepanjang Ika ni duduk ataupun tinggal kat rumah dia tu, setiap malam Ika ni akan bermimpi seakan-akan ada beruk yang berwarna hitam muncul dalam mimpi dia, dan beruk tu siap cakap dekat si Ika ni, "Hei, marilah bermain dengan aku. Bukan engkau yang panggil aku ke? Ini aku datang ni, Kak. Marilah jadi kawan aku. Engkau tak hantar aku pula." Itulah yang dimimpikan oleh Ika ni. Selepas dah 2-3 malam asyik mimpi yang sama, lalu Ika ni pun memberitahu kedua ibu bapa dia, dan kedua ibu bapa si Ika ni pun cuba juga menyelamatkan anak dia ni. Mana mak bapak tak risau kan? Anak dah hampir 3 malam asyik mimpi didatangi beruk yang menakutkan ni, yang ingin berdamping dengan dia. Lalu mak bapak si Ika ni pun cuba mendapatkan ustaz untuk tengokkan anak dia orang ni. Dan alangkah terkejutnya, sebaik sahaja ustaz ni datang ke rumah cuba untuk tengok kenapa Ika asyik bermimpi seram macam tu je, ustaz ni cakap ada salah seekor jin yang telah suka dekat Ika ni. Lalu jin ni asyik ikut je, asyik berdamping je dengan Ika tu. Sebab itulah Ika tu telah mula bermimpi-mimpi seram ni. Dan ustaz ni pun cuba dapatkan jawapan. Tanyalah si Ika ni. Pada awalnya Ika ni tak nak mengaku sebab takut dimarahi oleh kedua ibu bapa dia. Tetapi selepas dipaksa oleh ustaz ni untuk tahu kenapa, apa jadi, macam mana jin ni boleh ikut kau, barulah Ika bagi tahu yang dekat sekolah dia ada main satu permainan yang dipanggil yes or no ni. Selepas dah bagi tahu macam tu, memang betul lah mak bapak si Ika ni darah memuncak lah. Bapak dia dah pegang ni dah streka ni. Engkau ni nasib baik engkau budak je tau. Engkau dah main permainan syirik macam tu siapa ajar kau? Ayah tak pernah ajar tau. Tetapi ditenangkan oleh ustaz tu. Ustaz tu cakap kita sebagai mak bapak ni, kita lah yang kena pantau anak-anak kita. Tetapi tak apalah, selepas ini jadikan satu pengajaran dan iktibar buat Ika dan juga kita semua. Janganlah kita main permainan seru-seru jin ni apa semua, sebab dia tak membawa kebaikan, dia akan membawa musibah yang lebih besar. Nasib baiklah jin tu hanya suka dekat Ika dalam tempoh yang sekejap saja. Jadi senanglah ustaz ni untuk memutuskan ikatan tu. Kalaulah Ika ni lambat bagi tahu, kemungkinan besar lagi susah ustaz ni untuk buang jin yang telah suka dekat si Ika ni. Dan alhamdulillah, selepas kejadian itu, sekolah Ika pun kembali macam biasa
biasa balik dan tak ada seorang budak pun yang berani dah nak main permainan yes or no tu, sebab dikatakan semua budak-budak sekolah dah mula tahu dah yang permainan yes or no tu bukanlah satu permainan yang biasa-biasa, tetapi permainan tu boleh menyebabkan diri anda didampingi oleh jin, guys. Jadi itulah kisah pertama pada malam ni, kiriman Ika. Gangguan histeria secara besar-besaran. Memang cukup menyeramkan. Jadi tak nak lengah masa, kita teruskan pula pendengarkan kisah kedua yang dialami oleh Kamal pula sewaktu dia tinggal dekat sekolah berasrama dia. Let's go, guys. Kita teruskan dengan kisah yang kedua pada malam ni. Yeah. Kisah kedua pada malam ni adalah kisah si Kamal pula. Kamal ni merupakan salah seorang pelajar sekolah agama. Dan Kamal ni tinggal di asrama. Aku boleh cakap Kamal ni budak asrama lah. Dan kalau kita cakap pasal budak asrama pula, bila lelaki ni, na'udzubillah, dia punya panjang akal tu, dia punya nakal tu memang kalah budak perempuan. Sebab walaupun baru 15 tahun, baru berada di tingkatan 3, tetapi Kamal ni dah pandai isap rokok, dah pandai setiap malam kalau ada masa je cikgu-cikgu ataupun warden tak perhatikan, line clear, dia akan fly keluar asrama tu, ikut lubang yang telah dibuat dekat pagar tu. Diorang lubangkan pagar tu, menyelinap dari situ untuk pergi ke bandar, lepak mamak ke apa. Dan bila dah pukul 3-4 pagi baru masuk balik untuk tidur dekat asrama tu. Macam itulah betapa nakalnya si Kamal dengan geng-geng dia ni. Lalu dikatakan adalah satu malam ni, macam biasalah, pada masa tersebut baru sahaja habis peperiksaan PMR. Pada masa ni dah tak ada lah, tapi masa tu baru saja habis PMR. Jadi Kamal dan kawan-kawan dia ni ingin meraihkan kejayaan dia walaupun belum dapat result, tetapi dah stres belajar apa semua. Okey, malam ni kita plan, kita fly, kita keluar, kita pergi ke bandar Mamak Ehsan tu, kita lepak. So diorang dah merancang untuk fly. Lagi-lagi pula bekalan rokok diorang dah habis dah. Memang kurang ajar betul. Mak bapak kasi duit, dia beli rokok pula. Lalu Kamal pun cakap lah dengan kawan-kawan dia yang lagi 4 orang ni, weh, malam ni kita dah habis PMR. Hooray! Hooray! Member-member yang lain pun support si Kamal ni kan. Jadi untuk meraihkan kejayaan kita pada hari ni, malam ni kita fly macam biasalah. Kita pergi keluar, kita lepak bandar. Lagi pun rokok dah tak ada amat. Aku tak boleh lah rokok Sampurna apa semua. Aku nak kena Marlboro. Marlboro baru ada kelas. Lalu Kamal ni pun dah merancang dah. Malam tu selepas pukul 12, mereka berlima akan keluar secara senyap-senyap pergi ke pekan untuk membeli rokok. Jam telah menunjukkan tepat pukul 12 malam. Kamal and the gang ni dah plan untuk keluar daripada asrama pada malam tu. Jadi mereka semua dah bersiap sedia, dah salin baju pakai cantik-cantik apa semua. Secara perlahan turun daripada tingkat asrama diorang tu menuju ke bawah, dan mereka berlima pun berjalan ke arah belakang asrama di mana tempat pagar yang dah ada lubang tu. Dekat situlah mereka berlima akan keluar untuk pergi ke pekan. Tetapi pada malam tu, Kamal ni merupakan pelajar yang paling last sekali akan keluar melalui pagar tu, dan berdekatan dengan lubang yang telah dibuat oleh mereka berlima ni ada terletaknya satu bangunan bilik warden. Tetapi bilik warden tu dah terbiar lama dah memang usang dah. Dan Kamal ni tiba-tiba pada masa tu lah dia terfikir balik. Dia pernah dengar budak-budak dekat sekolah tu cakap yang bilik asrama warden tu ataupun bilik warden yang dah terbiar ni ada penunggu. Tetapi Kamal ni dia fikir lantaklah, takut pun aku nak keluar agak, aku nak beli rokok kan. Dan Kamal pun dengan kawan-kawan dia ni pun jalan secara perlahan untuk keluar daripada lubang tu. Sewaktu dah 2 orang kawan dia lepas keluar daripada lubang tu, dah berada di jalan utama, Kamal ni yang terakhir sekali. Dan sewaktu Kamal ni melalui rumah usang tu yang dah terbiar tu, di hujung mata si Kamal ni dia boleh ternampak dekat dalam bilik warden yang dah terbiar tu, Kamal ni nampak seakan-akan
ada satu susuk tubuh yang berwarna hitam yang berdiri dekat tengah-tengah tingkap guys. Lalu susuk tubuh ni pun menghadap ke arah mereka berlima dan susuk tubuh ni tak bergerak pun. Tetapi Kamal ni boleh nampak yang susuk tubuh hantu ni mempunyai mata yang berwarna merah yang menyala-nyala. Lalu Kamal pun apabila dia dah ternampak lembaga ni, laju-laju dia berlari. Dia tolak lagi dua kawan dia ni, dia terus potong keluar laju daripada lubang tu. Dan sewaktu mereka berlima dah lepak dekat mamak, salah seorang kawan ni tanyalah Kamal ni, apa hal tadi yang kau menggelupur sangat? Tak reti sabar ke? Relax-relax lah seorang-seorang lepas lubang tu kan. Lalu Kamal pun mendiamkan diri. Kamal cakap, tak ada apalah. Alah, aku just excited. Aku tak sabar dia nak lepak pada malam ni. Dan mereka pun teruslah lepak dekat mamak tu macam biasa kan. Dah besar okok, dah have fun apa semua. Sebaik saja jam menunjukkan pukul 2 pagi, mereka pun nak balik ke asrama melalui lubang yang sama. Dan kali ni Kamal orang yang pertama. Dan macam sama kat macam tadi, sewaktu Kamal ni melepasi bangunan asrama atau bangunan bilik warden yang usang tu, lagi sekali Kamal ternampak susuk tubuh yang sama, lembaga yang berwarna hitam ni masih berdiri di tempat yang sama memandang si Kamal ni. Cumanya beza dia, kali ni dia boleh nampak muka susuk tubuh ni yang tengah tersenyum dengan begitu lebar, dengan besar gila. Umpama susuk tubuh ataupun lembaga ni mempunyai mulut yang sangat besar, tengah tersengih tengok si Kamal dengan kawan-kawan dia ni masuk melalui lubang tu. Lalu Kamal pun tak buang masa, terus berlari naik ke bilik asrama dia dan terus selubung. Jadi bila kawan-kawan si Kamal ni tengok Kamal ni lari dengan begitu laju meninggalkan dia orang, sebaik saja mereka sampai di bilik asrama, tengok si Kamal ni dah baring, dah selubung, tak tukar baju apa semua, salah seorang kawan dia dah mula tahu dah, ini mesti ada sesuatu yang berlaku ni. Lalu kawan dia pun cepat-cepat pergi ke katil Kamal, tarik selimut tu dan nampak Kamal ni dalam keadaan menggigil yang memang macam takut gila lah. Lalu kawan dia pun tanyalah si Kamal ni, "Weh, kau okey tak? Apa hal kau ni? Kau sakit ke? Kau sakit jantung ke?" Lalu Kamal ni pun, Tak. Weh, aku nampak. Kawan dia pun cubalah tanya, "Kau nampak apa bro? Relax lah bro. Kau nak isap okok lagi? Kau gian Kau isap okok ke isap dadah ni?" "Bukan. Aku nampak ada hantu kat dalam bilik tu. "Bilik mana?" Kawan dia nak cuba lagi tanya, "Bilik mana ni?" "Tu, dekat rumah warden yang terbiar tu. Aku nampak dia senyum dekat arah aku." Dan sementara mereka berdua tengah berborak ni, alangkah terkejutnya si Kamal ni. Tiba-tiba di belakang kawan dia yang tengah tanya keadaan si Kamal ni, ada satu kepala yang secara perlahan keluar daripada arah belakang kawan dia ni tau. Dan kepala tu merupakan susuk tubuh hitam tadi tu yang tengah tersengih kat dia dan terus memandang si Kamal ni dengan muka yang teramat menakutkan. Jadi bila Kamal ni dah ternampak dekat belakang kawan dia ni munculnya susuk tubuh tu, Kamal ni terus menjerit sekuat hati dan itu telah menyebabkan kawan-kawan dia yang lagi 4 orang ni terpaksa tenangkan si Kamal ni sebab dia dah histeria dah. Dia dah teramat takut, tak tahu sebab apa. Jadi bila keadaan Kamal ni, mereka berempat dah tak boleh kawal dah. Salah seorang daripada kawan si Kamal ni pun cepat-cepat berlari menuju ke bilik warden dan bagi tahu warden yang Kamal telah histeria, seakan-akan dah kena rasuk dah. Lalu warden pun pergi naik dan cuba juga tenangkan si Kamal pada malam tu. Selepas dah dibacakan beberapa ayat ruqyah, dah kasih air kat Kamal ni, barulah Kamal ni dah tenang balik. Tetapi Kamal ni memang penat gila lah. Yalah, bila kena rasuk tu engkau memang tak ada tenaga dah. Dan warden pun tanyalah mereka berempat ni, "Apa yang terjadi ni? Pagi-pagi ni macam mana kawan awak ni boleh terkena histeria?" Lalu salah seorang daripada mereka pun bagi
bagi tahulah hal yang sebenar. Dan mereka pun kena marah. Memang kena marah teruk. Keesokan harinya, warden ni denda mereka semua. Dan warden ni pun tutup balik dah. Dah buat pagar baru dah. Lepas ni tak payah nak fly dah. Sebabkan fly ni lah, kawan awak ni terkena histeria. Dan memang betul, disebabkan pengalaman pada malam tu, Kamal ni terkena gangguan yang teramat teruk. Mereka dah tak buat lagi dah aktiviti keluar secara senyap-senyap daripada asrama. Mereka dah tobat dah tak nak dah. Dan kemungkinan penunggu dekat rumah warden yang lama ni lah yang menjadi security tak berbayar. Bila budak nak fly je, hantu ataupun lembaga hitam ni lah yang akan cuba menghalang. Kau fly tak apa, kau balik je kau. Aku rasuk kau. Dan disebabkan itulah Kamal and the gang dah tak ada dah nak fly, dah tak ada dah nak melanggar peraturan sekolah. Disebabkan pengalaman seram itulah telah menjadi satu pengajaran dan iktibar yang cukup besar. Yang mana pelajar asrama yang masih lagi tinggal kat asrama ni, ingatlah janganlah buat perkara-perkara terlarang, dan kalau boleh jangan sesekali korang hisap rokok. Rokok membahayakan kesihatan. Lagi-lagi pula guna duit mak bapak, orang suruh kau belajar benda lain, kau pergi hisap rokok je. Mana kau dapat duit ni? Marah pula Zaf kan. Jadi itulah kisah si Kamal. Kisah yang kedua, pendek tetapi padat dengan pengajaran dan juga iktibar. So kita teruskan dengan kisah yang ketiga yang dialami oleh Ali yang merupakan pelajar asrama juga. Tetapi kejadian yang dialami oleh Ali ni berlaku sewaktu mereka satu sekolah pergi ke salah satu camp motivasi yang terletak di area Negeri Sembilan, guys. Kisah yang ketiga pada malam ni diceritakan oleh Ali, guys. Ali pada masa ni baru saja berusia 17 tahun dan bersekolah di salah sebuah sekolah yang terletak dekat Taiping, Perak. Sekolah apa aku terpaksa rahsiakan. Dan nak dipendekkan cerita, sekolah Ali ni ada menganjurkan kamp motivasi dan semua pelajar tingkatan 5 diwajibkan untuk turut serta. Jadi pada pukul 9 pagi, semua pelajar tingkatan 5 telah berkumpul di pekarangan sekolah dan pihak sekolah telah menyediakan 2 bas untuk bergerak daripada Perak pergi ke area Negeri Sembilan di mana tapak perkhemahan diorang berlangsung, guys. Dan sepanjang perjalanan tu, Ali bersama kawan-kawan dia memang seronok gila. Lagi-lagi pula ialah engkau dah nak SPM, ada pula camp motivasi ni. Pada masa inilah, selain daripada camp motivasi ni, engkau boleh beramah mesra dengan kawan-kawan kau. Dan camp motivasi ni pula cikgu diorang cakap ada barbecue, boleh mandi sungai. Dia lebih kepada aktiviti di dalam hutan. Jadi apabila bas mereka telah tiba di tapak perkhemahan tu, daripada area bas, pelajar dan juga cikgu ni terpaksa menapak berjalan kaki sejauh 20 minit sebelum mereka betul-betul sampai di tapak kamp motivasi diorang. Dan dekat kamp motivasi tu, pelajar tak perlu buat kemah pun sebab dah disediakan lebih kurang 15 chalet kat situ. Lagi-lagi pula dekat kamp tu dah memang jadi tumpuan pelancong dah. Sebab itulah chalet tu memang dipilih untuk cikgu-cikgu ni menganjurkan kamp motivasi. So senanglah, tak payahlah nak set up kemah kan. Dan satu chalet menempatkan 4 orang pelajar, guys. Dan apabila pelajar-pelajar ni semua telah ditunjukkan bilik masing-masing, mereka pun mulakan aktiviti jungle trekking. Cikgu dah sediakan dah beberapa itinerary, beberapa kumpulan untuk pelajar-pelajar ni melakukan aktiviti masing-masing. Jadi Ali dan kawan-kawan dia ni memang have fun gila lah, memang berseronok gila. Bukan selalu dapat join camp motivasi kan. Dan belah malam pula, pihak sekolah telah menyediakan hidangan barbecue. Ada nugget, ada hot dog, ada daging burger, nasi goreng. So manalah Ali bersama kawan-kawan dia ni tak seronok, tak happy dekat camp motivasi ni. Mereka makan, berborak dengan cikgu mereka. Dan apabila jam telah pun menunjukkan pukul 11 malam, sebelum pelajar-pelajar dibenarkan balik ke bilik masing-masing,
Cikgu Ibrahim akan cek dulu, akan sebut nama seorang-seorang sebab takutlah kalau ada yang hilang. Jadi sewaktu Cikgu Ibrahim ni dah sebut nama seorang-seorang ni, yang mengejutkan ada salah seorang pelajar perempuan yang bernama Ayu ni tiba-tiba tak ada. Dekat tapak perkhemahan tu, Ayu ni tak tahu pergi mana. Lalu Cikgu Ibrahim pun telah mengarahkan beberapa orang cikgu dan pelajar yang ada kat situ untuk pergi tengok ataupun untuk pergi cari di manakah Ayu. Oi, risaulah, dekat dalam hutan ada pelajar yang hilang. Itulah benda yang pihak sekolah paling takutkan. Jadi apabila dah puas dah mencari dan tak jumpa juga Ayu, lalu cikgu pun cakap nak tak nak keesokan harinya kita terpaksa batalkan segala aktiviti dan kita akan terus pulang ke sekolah balik. Dah tak ada dah sebab dah risau dah. Ayu ni pergi mana ni? Dan bila semua pelajar dah balik ke chalet masing-masing, telah berlakunya satu kejadian pada malam tu yang terjadi kepada Ali, guys. Apabila semua pelajar telah diarahkan masuk ke dalam bilik masing-masing, Ali ni pun masuklah ke dalam salah sebuah chalet dan dalam chalet tu menempatkan 2 katil double decker. Jadi pada malam tu Ali tidur di belah atas, manakala kawan dia si Rahim ni tidur di katil belah bawah. Tengah tidur-tidur tu, dalam pukul 2 pagi, Ali ni rasa nak terkencing. Jadi bila nak terkencing, dia kena keluarlah daripada chalet dia, pergilah tandas yang betul-betul berada berdekatan sungai. Jadi disebabkan takut, Ali ni kejutlah kawan dia ni, si Rahim, untuk temankan dia pergi tandas. Tetapi beberapa kali Ali ni cuba kejut, Rahim ni hanya cakap, Bila Ali cakap, weh, jomlah, jangan gurau, temanlah aku. Rahim ni tak ada pun bangun. Dia just cakap, So bila dah macam tu, lah habau punya member, Ali ni dah memang tak tahan nak terkucil dah. Dia pun pergilah ke tandas seorang diri. Dan sementara dia tengah buang air kecil tu, tiba-tiba sebaik sahaja dia keluar daripada tandas tu, alangkah terkejutnya Ali sebab betul-betul yang berada di hadapan pintu tandas tu salah seorang cikgu dia. Cikgu Din ni. Cikgu Din ni berdiri tercegat macam tu je. So Ali ni dah terkejut dah. Astaghfirullahalazim. Cikgu, janganlah duduk depan tandas macam ni. Alamak, bodohlah cikgu ni. Sorry, tak. Maksud saya lah, saya terkejut lah cikgu. Tetapi Cikgu Din ni hanya muka serius je. Macam orang sakit perut tu kan. Serius macam tu je, pandang je si Ali ni. Jadi bila dah tengok Cikgu Din ni tak ada respon, Cikgu Din ni terus masuk ke dalam tandas tau. So Ali ni tak ada fikir apa lah. Lantak lah, maybe Cikgu Din sakit perut kot. Dan Ali ni pun malas nak endahkan, dia teruslah pergi ke dalam bilik dia dan dia nampak kawan dia, si Rahim ni tengah tidur lena. So dia dah malas nak layan, dia pun baring balik dan dia pun tidurlah macam biasa pada malam tu. Keesokan paginya, sewaktu makan sarapan pagi, semua pelajar dah berkumpul kat luar tu. Ali ni tegur lah kawan baik dia si Rahim ni. Weh, kau memang kurang ajar lah. Semalam aku kejut kau. Alamak, bangunlah. Apa yang susah sangat nak bangun? Lalu Rahim ni pun seakan-akan blur tau. Apa yang kau cakap ni Ali? Alamak, kau jangan buat-buat tak tahulah. Aku tahulah kau sahut. Kau ingat aku tak tahu yang kau sedar sebenarnya. Aku nak pergi tandas doh semalam sampai hati kau tak teman aku. Tetapi Rahim ni seakan-akan blur tau. Jap. Apa maksud kau ni Ali? Bila yang kau kejut aku? Yelah, semalam kan aku nak pergi tandas. Kau kan baring dekat bawah, dekat katil bawah. Tetapi apa yang mengejutkan si Ali apabila Rahim cakap, weh, aku tak tidur dengan kau doh semalam. So Ali pun macam, kau tak nak gurau macam tu. Serius lah. Dah kau tidur mana? Lalu Rahim pun cakap lah dekat Ali, tak, semalam kan aku lepak kat bilik Kamal. So aku berborak dengan dia. Sedar-sedar aku tertidur doh. So aku tidur kat bilik Kamal semalam. Mana ada aku tidur sebilik dengan kau. So bila Ali dengar macam tu, weh, tak kelakar doh. Semalam aku pergi tandas, aku nampak doh kau baring betul-betul dekat katil kau. Kau baring betul-betul kat bawah aku. Kan katil double decker. Aku nampak doh kau baring, sebab tu aku kejut kau. Tetapi dinafikan oleh Rahim. Rahim cakap,
Tak, aku tidur bilik Kamal. Kau ni jangan merepek. Dan disebabkan takut, Ali ni pun buat tak tahu je lah. Dan sebelum aktiviti ataupun camp motivasi tu ditamatkan, cikgu masih lagi cuba mencari si Ayu ni, tetapi tak jumpa pun si Ayu ni. Jadi pihak sekolah dah mula risau. Sebelum mereka bertolak pulang, beberapa pelajar sempatlah mandi sungai. Cikgu pun ada tu, dalam risau-risau pun sempat mandi sungai dulu. Jadi mereka pun ambil gambar, barulah pulang ke sekolah mereka yang terletak kat Perak. Sementara mereka semua dah naik ke dalam bas, dalam perjalanan tu Ali rasa pelik. Sebab apa? Sebab seingat Ali, sewaktu mereka bertolak ke camp motivasi ni, keadaan dalam bas tu memang penuh gila dengan pelajar. Tetapi yang peliknya, sewaktu mereka pulang daripada camp motivasi menuju ke Perak, bas sekolah yang Ali ni naik boleh nampak lengang, boleh nampak kosong. Dekat belakang bas tu, Ali nampak tak ada pelajar pun. Seakan-akan pada awalnya ada 50 pelajar, tetapi dalam bas yang Ali ni naik, lebih kurang ada 20 pelajar saja. Jadi Ali ni pun tegurlah member dia si Rahim ni. Weh Rahim, kau tak rasa pelik ke? Mana pelajar yang lain tu? Takkan Ayu dengan pelajar lain hilang? Kau tengok bas ni, bukan time kita gerak pergi sini ramai ke? Kau tengok kosong tu. Lalu Rahim pun cubalah perhati sekeliling kan. Betul juga cakap engkau. Apa hal bas ni kosong? Jadi mereka berdua pun tak tahu ni apa hal sewaktu bergerak bas ni penuh, tetapi apabila pulang je, bas ni seakan-akan kurang daripada setengah pelajar je ada dalam bas. Dan sebaik saja sampai dekat sekolah, pihak cikgu pun kumpulkan pelajar-pelajar semua dan pihak sekolah pun panggillah seorang perawat ni untuk tengok apakah yang mereka alami. Mungkin nak suruh berdoa sedikit supaya semuanya okey kan. Dan sewaktu pengamal perubatan ataupun ustaz ni cuba cek apa keadaan sebenar yang menimpa mereka, barulah pihak sekolah termasuk Ali dapat jawapan sebenar apakah gangguan yang telah dialami oleh mereka semua guys. Kalau korang semua nak tahu apa sebenarnya yang berlaku, menurut ustaz tu, sebenar-benarnya pelajar yang pergi hanya 70 orang. Tetapi sewaktu pagi tu semua pelajar berkumpul, cikgu kira ada lebih kurang 100 orang pelajar. Macam mana boleh macam tu? Sebenarnya menurut ustaz tu, sebelum camp motivasi ni berlangsung, tak lama, beberapa bulan sebelum tu, pihak sekolah pun ada menganjurkan camp motivasi yang sama untuk pelajar tingkatan 4. Dan lokasi yang mereka pergi adalah lokasi yang sama yang terletak dekat area Negeri Sembilan. Jadi kemungkinan semasa camp pelajar tingkatan 4 tu, ada beberapa penghuni hutan tu ataupun jin yang dekat situ telah sama-sama ikut camp motivasi ni untuk pulang dan menetap di sekolah tempat Ali ni tinggal tau. Dan manakala sebaik saja camp motivasi Ali ni pula berlangsung, jin-jin yang dah lama menetap dekat sekolah ni, kemungkinan mereka pun naik bas tu untuk pulang ke hutan balik, untuk pulang ke tempat asal mereka. Sebab itulah cikgu nampak seakan-akan bas tu penuh. Sebab itulah Ali perasan bas tu seakan-akan penuh. Tetapi apabila pulang daripada camp tu, bas tu jadi lengang. Dan macam mana pula dengan kes Ayu? Adakah Ayu telah pun disorok oleh jin? Sebenarnya selepas pihak sekolah cek bertungkur lumus ni untuk mencari jawapan, adakah Ayu disorok bunian ke apa? Rupa-rupanya pada hari pertama tu, disebabkan Ayu ni seorang perempuan yang lemah lembut, dia tak biasa masuk ke dalam hutan. Jadi dia secara senyap-senyap, dia pun call mak bapak dia untuk jemput dia, bawa dia balik. Tetapi dia tak bagi tahu pihak sekolah, dia tak bagi tahu cikgu yang dia nak pulang bersama mak bapak dia. Sebab itulah pada malam tu cikgu tak jumpa Ayu. Rupa-rupanya Ayu dah dijemput oleh mak bapak dia pulang ke rumah sebab Ayu ni tak nak turut serta dalam camp motivasi tu. Kurang hajar betul. Cikgu dah mula risau, pelajar semua dah mula risau, tetapi Ayu ni pentingkan diri. At least lah, paling kurang pun kau bagilah tahu pihak sekolah, kau bagilah tahu cikgu. Tak ada lah cikgu risau. Kurang hajar betul. Ingat dah kena sorang
sorok bunian ke apa kan. Tetapi apa yang dialami oleh Ali pula pada malam yang dia nak terkucil tu, mungkin itulah gangguan ataupun penunggu dekat hutan tu saja nak menyakat si Ali ni. Dan kalau korang nak tahu, ada juga gambar yang disediakan oleh Ali ni yang aku akan tunjukkan dekat korang semua. Apakah yang ada dalam gambar ni? Kalau korang tengok dalam gambar ni, ada beberapa cikgu yang tengah mandi sungai. Ini adalah pada hari kedua ya guys. Dan sewaktu cikgu tengah mandi sungai apa semua, di belakang cikgu yang memakai tudung berwarna biru, kalau korang boleh tengok dalam gambar nanti, dekat belakang cikgu tu ada satu seakan-akan kepala berwarna hitam. Dan dikatakan sebenar-benarnya dekat belakang cikgu tu tak ada sesiapa pun. Dekat belakang cikgu yang bertudung warna biru tu memang tak ada orang. Tetapi dalam gambar tu kau boleh nampak seakan-akan ada susuk tubuh hitam yang berdiri dekat belakang cikgu yang bertudung biru tu guys. Jadi korang nilailah sendiri sama ada betul ke tak. Tetapi kita ambil iktibar daripada 3 kisah sekolah yang seram ni, dan aku harap korang terhibur dengan kisah pada malam ni. Dan insya-Allah kalau korang nak, aku akan kongsikan lebih banyak lagi pengalaman geng puaka yang berlaku kat sekolah ke, kat tempat kerja ke. Korang boleh tinggalkan komen kat bawah, dan insya-Allah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Penat mat cerita 3 cerita. Aku tak pernah ni. Aku selalu cerita 1 cerita je. Tetapi bila dah 3 cerita ni, otak kau dah kacau bilau dah tu. Dah macam raver lah. Dahsyat betul lah. So, aku harap korang have fun, take care. Kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Bye-bye.